dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang maksudnya sesiapa yang melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dianugerahkan oleh Allah kepadanya jalan ke syurga. Dalam sebuah hadis lain riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu, tanda mereka redha akan usahanya itu. Itulah tadi dua hadis yang menceritakan tentang kelebihan menuntut ilmu. Orang yang datang menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, dia akan dianugerahkan jalan ke syurga dan dinaungi oleh sayap para malaikat. Jadi sampailah kita kepada pengajian kitab Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-108. Masih di kitab yang kedua, yakni Faedah I'tiqad. Dan tajuk kita malam ini ialah hisab di akhirat. Teringat saya zaman sekolah dulu, masa itu di sekolah rendah, dia pelajaran matematik ni disebut ilmu hisab. Sebelum zaman saya tu dikatakan disebut sebagai ilmu kira-kira. Lepas tu baru tukar ilmu hisab. Masa saya darjah 2 ke darjah 3 ke, ditukar kepada matematik. Tapi bukan hisab yang tu yang kita nak cerita hari ini, tapi tentang hisab amalan-amalan kita, amalan baik, amalan buruk di akhirat. Nama-nama pelajaran di sekolah tu memanglah dia berubah. Sekarang geografi, dulunya ilmu alam. Sekarang ni sains, dulunya ilmu kejadian. Sekarang ni sejarah, dulunya tawarikh. Sekarang ni civic, dulunya tata rakyat. Nama je berubah, pelajaran dia samalah juga. Di kuliah maghrib kita kali yang ke-192 dan majlis kupasan kitab Ihya kali yang ke-108 di surau Sungai Nyor ini. Kalau di Ipoh tu baru nak masuk kali yang ke-23. Kalau di Sungai Kerang baru nak masuk kali yang ke-5. Kita alhamdulillah syukur dah masuk kali yang ke-108. Dan pengajian yang terperinci pun di surau inilah, sebab kita adakan mingguan. Di tempat-tempat lain tu bulanan. Sungguh pun bulanan, tapi nak kira terperinci juga, cuma tak terperinci sebagaimana kita di sini. Jadi ada kelebihan lah kita di sini berbanding di tempat-tempat lain. Di tempat-tempat lain itu sekalipun tidak terperinci, tapi masih juga agak terperinci kalau nak dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Khususnya kitab-kitab yang bersumberkan kepada kitab Ihya Ulumuddin. Di bahagian belakang sekali nota kita. Di sana ada disenaraikan beberapa kitab yang sebenarnya ringkasan ataupun saripati ataupun yang bersumberkan kitab Ihya. Di pengajian kitab Ihya, walaupun secara bulanan, tapi sebenarnya masih terperinci nak dibandingkan dengan pengajian kitab-kitab yang disebutkan tu. Antaranya Bidayatul Hidayah oleh Imam Ghazali, Hidayatul Salikin Syekh Abdul Samad Falimbani, Minhajul Abidin Imam Ghazali, Siyarus Salikin Abdul Samad Falimbani, Mau'izatul Mu'minin Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi, Bimbingan Mukmin, terjemahan Mau'izatul Mu'minin, Mutiara Ihya Ulumuddin, Tazkiyatun Nafs Syekh Sa'id Hawa, Buku Putih Ihya Ulumuddin, Minhajul Qasidin Ibnu Jauzi, Mukhtasar Minhajul Qasidin, dan lain-lain kitab. Jadi nama saja kurang terperinci, tapi sebenarnya di tempat lain itu pun terperinci, cuma tak seterperinci yang kita di sini. Jadi pengajian kita ini tidak lain ialah untuk menghidupkan dan menyeimbangkan 3 tungku fardu ain, yakni tauhid, fiqh dan tasawuf. Selain itu kita nak menyelesaikan, ke arah menyelesaikan 2 ilmu jalan ke akhirat yang mana bertaraf fardu ain, iaitu ilmu mukasyafah dan ilmu mu'amalah. Jadi apakah antara kelebihan kita jadi orang berilmu? Kita dapat ilmu sedikit sebanyak ni, kata Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, kelebihan orang berilmu berbanding orang abid, yakni orang yang rajin buat amal ibadah, disebut orang abid. Kelebihan orang berilmu atas orang abid
ialah seperti kelebihan bulan purnama berbanding bintang-bintang yang lain. Kita keluar pada waktu malam, tengok ada bulan purnama, yang itulah orang yang ada ilmu. Sementara yang bintang yang banyak-banyak tu tapi nampak kecil-kecil je, yang tu orang yang rajin buat amal ibadah. Jadi jauh beza antara orang yang berilmu dengan orang yang rajin buat amal ibadah. Apatah lagi kalau orang berilmu tu dia pula ambil juga, orang yang rajin buat amal ibadah lagilah lebih. Kemudian hadis riwayat Imam Tirmizi, kelebihan orang yang ada ilmu daripada orang abid. Siapa dia orang abid ni tadi? Orang yang rajin buat amal ibadah. Adalah seperti kelebihan aku berbanding orang yang paling rendah dalam kalangan sahabat. Jadi dengan hadis-hadis ni dapat menaikkanlah semangat kita untuk menuntut ilmu. Dan malam ini terbuktilah kita pun datanglah nak menambah ilmu supaya dapat tergolong ke dalam golongan orang-orang yang berilmu. Tidak sekadar abid saja, kita nak alim juga. Jadi imbasan kuliah sebelum ini, dalam beberapa kuliah kebelakangan ini kita berbicara tentang hari akhirat. Sebab hari akhirat ni dia banyak stesen-stesen tempat yang kita nak berhenti. Stesen awalnya ialah masa sakaratul maut. Kemudian masuk pula stesen tengah-tengah antara alam manusia, alam dunia dengan alam akhirat, iaitu stesen yang dinamakan alam kubur ataupun alam barzakh. Selepas itu bila sampai hari kebangkitan, sampailah kita ke stesen seterusnya, iaitu di padang mahsyar, hari kebangkitan. Kemudian ada pula stesen hisab yang malam ni kita nak bincang. Stesen timbangan amal, kita dah sentuhlah sebuah sikit, yang mana dibentangkan kitab-kitab amal kita. Ada pula stesen yang nama dia kolam Nabi Muhammad, Haudul Maulud. Ada pula stesen yang dinamakan sirat, kita nak melintas titian. Dan selepas itu stesen yang terakhir ataupun yang kedua terakhir, ada orang akan ke neraka dulu, ada orang ke syurga terus. Jadi banyak stesen-stesen yang mana untuk setiap stesen ni kita kena ada amal-amal tertentu. Jadi untuk berjaya, untuk lepas dan untuk selesa pada setiap stesen ni, kena ada persediaan-persediaan yang kita kena buat. Jadi beruntunglah kalau kita ada mengikut mana-mana perkumpulan, mana-mana jemaah, mana-mana guru yang mana mereka tekankan tentang stesen-stesen di hari akhirat dan persediaan-persediaan yang kita kena buat. Dia tarbiyah kita sungguh-sungguh, baguslah. Jemaah tu pun bagus, guru-guru di dalam dia pun bagus. Tapi kalau kita masuk satu-satu jemaah, satu-satu perkumpulan, dia kurang cerita pasal ni. Nak sebut pun jarang-jarang, secara umum saja. Jadi di situ ada kekurangan. Sedangkan benda ni benda yang sangat penting. Kita nak lalui satu-satu tu lama. Satu-satu stesen tu mungkin ribuan tahun. Sedangkan kita di dunia ni tak lama, puluh-puluh tahun saja. Kalau umur panjang pun ratus-ratus tahun. Biasanya perkumpulan-perkumpulan jemaah-jemaah ini, dia akan tarbiyah kita, dia tekan kita dari segi gerak kerja. Rata-rata jemaah macam itulah. Tapi ada jemaah-jemaah yang bagus, gerak kerja pun dia tekan, tapi stesen-stesen di akhirat ni pun dia tekan juga untuk kita. Dia tarbiyah juga. Samalah juga dengan dua ilmu jalan ke akhirat, iaitu ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Yang mana ilmu-ilmu ini dia bertaraf fardu ain, dia bukan fardu kifayah. Jatuh atas semua orang, kena selesai sekurang-kurangnya pada peringkat yang paling bawah. Kalau kita menyertai mana-mana guru, mana-mana perkumpulan, tapi dia tak cerita pun pasal mukasyafah muamalah, jadi rugilah di situ. Sebab ini benda yang sangat penting. Jadi kita di sini alhamdulillah kita nak selesailah stesen-stesen di akhirat, persediaan-persediaan yang kita kena buat untuk berjaya di setiap stesen itu tadi.